Okey, Assalamualaikum. Uh, kita masuk kepada bab baru iaitu bab 10 nombor indeks. Okay, cikgu jump pada nombor indeks dulu sebab dia lebih mudah kot. Okey, apakah yang akan kita pelajari dalam nombor indeks adalah kita akan belajar nombor indeks dan juga indeks gubahan. Okey, sebelum cikgu masuk ke benda lain, cikgu nak ajar awak macam mana nak bezakan indeks. Okey, dalam nombor indeks ni akan ada indeks harga. Okey, cikgu nak ajar awak macam mana nak bezakan indeks harga dengan indeks gubahan. So awak kena betul-betul faham konsep ni, barulah soalan lain memang boleh jawab lah. Okey, kena tengok betul-betul cikgu terangkan antara dua ni, indeks harga dan indeks gubahan. Soalan ni faham konsep, insya-Allah memang boleh jawab sebab dia memang berkait. Kadang-kadang awak akan tukar indeks harga ke gubahan macam gitu. Okey, bezanya ialah gini. Cikgu nak buat kek. Okey, cikgu nak buat kek ni, satu kek. Jadi nak buat nak buat kek dia memerlukan bahan-bahan seperti tepung, gula. Kalau nak buat kek coklat mesti ada serbuk coklat, mesti ada telur. Jadi setiap barang-barang ni dia ada indeks harga masing-masing. Contoh kalau tepung ni dia ada indeks harga dia. Gula ni ada indeks harga dia. Setiap satu barang ni ada indeks harga. Tu kita panggil indeks harga. Indeks gubahan ni pula apabila semua ni digabungkan dia jadi kek. Bila dah jadi satu benda tu, itu kita panggil indeks gubahan. Maksudnya indeks gubahan ni gabungan indeks harga bagi bahan-bahan tersebut. Okey, kalau contohnya dia akan kabur lah. Dalam soalan tu dia akan kabur lah bahan-bahan apa yang kita beli. Bahan-bahan ni indeks harga telur, serbuk koko, gula dengan tepung. Okey, kalau dibagi tu maksudnya itu indeks harga. Indeks gubahan ni bila dah siap dah bahan tu. Indeks gubahan tu maksudnya bila dah siap dah kek tu. Gitulah lebih kurang dia punya pembezaan. Okey, faham indeks gubahan ni maksudnya dah siap kek. Kita guna benda tu. Indeks harga bila harga satu-satu bahan-bahan yang nak siapkan kek itu. Okey, jadi awak ingat ni je lah, bahan yang hot tak jadi lagi, contoh benda ni hot tak jadi lagi, indeks harga. Bahan yang dah jadi dah, indeks gubahan. Maksudnya ni indeks harga. Okey, yang dah jadi dah kek tu itu adalah indeks gubahan. Ni tak jadi lagi dia panggil indeks harga. Okey, kena beza dua benda tu. Okey, kita tengok bahan ni. Yang pertama, mentakrif dan mentaksir nama indeks. Tengok dia kata saya beli telefon pintar ini dengan harga 680 pada tahun lepas. Okey, tahun lepas kita andaikan tahun 2020. Dia beli RM 680. Okey. Dia kata pula saya beli telefon pintar yang sama tahun ini harganya 748. Okey, dia beli harga yang handset sama Handset sama 748. Tahun lepas dia beli 680. Jadi tahun ni 2021 dia beli RM 748. Okay, kita tengok perbezaan harga. So nak tahu tengok perbezaan harga, kita tolak lah 748 tolak 680. So awak akan dapat 2 berapa tu? 2 pula dah 8. Okay, 68. Okay, RM68 perbezaan harga. Tapi kita nak tengok peratus. Kalau nak tengok peratus, dia mesti harga tengok peratus peningkatan. Berapa peratus-kah peningkatan harga daripada tahun lepas hingga tahun ni. Jadi kalau nak tengok berapa peningkatan, kena 68 mesti dibahagikan dengan yang asal yang asal. Dia mesti bahagi yang asal iaitu 680. Sebab hak awal tu 680. So bagi 680 darab dengan 100. Okey. So awak bahagi, awak tekan kalkulator, awak akan dapat 10%. Okey, sebab darab 100 untuk dapat peratus kenaikan.
Jadi kenaikannya adalah 10%. Daripada tahun 2020 dia pergi ke 2021, peningkatannya sebanyak 10%. Okey, faham peningkatan sebanyak 10%. Peningkatan 10% maksudnya pada tahun 2021 indeks harganya adalah 110. Macam mana cikgu tahu 110? Sebab tahun asal dia, tahun 2020 ni kita andaikan dia berada di tahap 100%. Kena ingat gitu. Dia anggap pada tahun asal dia 1%. Berlakulah peningkatan 10%. Jadi tahun 2021 dia ditambah lah, dia akan dapat 110%. Gitu lah. Maksudnya indeks harga adalah 110%. Okey. So, kita tengok kepada contoh dulu. Okey, ni rumus dia. Sebelum kita tengok contoh, cikgu nak terangkan rumus dulu. Okey, rumus bagi nombor indeks boleh ditulis sebagai, okey, ini adalah indeks. Indeks sama dengan Q1 maksudnya harga pada masa tertentu, Q0 harga pada masa asas. Contohlah pada masa tertentu maksudnya tahun 2021. Asas maksudnya tahun yang terdahulu, maksudnya tahun 2020. Jadi rumus dia adalah I sama dengan Q, dia mesti asas, dia mesti tertentu masa hak yang terbaru duk atas 21/20 darab 100. Dia mesti hak baru duk atas, hak asas ni hak lama duk bawah. Okey, satu lagi sebelum cikgu cikgu pergi pada contoh. Dia akan ada beberapa ayat, awak kena faham lah. Kalau benda tu 100%, maksudnya tiada perubahan. Okey, ni tafsiran dia lah, tiada perubahan. Maksudnya kalau dia kata tak ada perubahan, maksudnya benda tu 100%. Maksudnya tahun 2020, tahun 2021, tahun 2020 dia memang, kalau maksudnya tahun 2020 ni tahun asas lah. Okey, tahun yang lama maksudnya tahun asas. Jadi tahun 2020 dia 100. Tahun 2021 pun 100% juga. Maksudnya benda ni tiada perubahan. Okey, awak kena ingat gitu je. Kalau dia sebut saja dua, kalau dia sebutnya tiada perubahan, maksudnya 100%. Okey, ada lagi juga yang kedua. Okey, kalau contoh dia 115%. Maksudnya asas dia adalah, ingat asasnya adalah 100. So kalau dia bertambah 15%, maksudnya dia berlaku peningkatan lah. Peningkatan berapa? Sebanyak 15%. Jadi kalau soalan tu dikata meningkat, atau perkataan lain lah, meningkat. Okey, dia kalau meningkat, menokok, benda tu maksudnya naik lah tu. Menokok sebanyak 15% kadang-kadang. Jadi awak kena tambah yang asas, maksudnya 115%. Peningkatan 15%. So kadang-kadang ada juga dia buat gini, 90%. Maksudnya asas memang sentiasa 100%. Okey, so kalau tahun seterusnya dia jadi 90%, maksudnya dia berkurang lah tu, dia berlaku pengurangan, menyusut. Maksudnya dia menyusut sebanyak 10%. Ingat gitu lah. Apa nanti dalam soalan cikgu aja. Tapi awak kena ingat, kalau dia 1% dia tak ada perubahan. Kalau dia berlaku peningkatan, maksudnya banyak tu lah. Kalau maksudnya melebihi 100, maksudnya melebihi daripada 100, maksudnya dia berlaku peningkatan. Kalau dia kurang daripada 100, maksudnya dia berlaku penyusutan, menyusut ataupun pengurangan. Okey. So okey, kita tengok pada contoh 1. Okey, sebelum tu ingat rumusnya adalah I sama dengan kuantiti bahagi dengan mana dah rumus tadi? Kuantiti 1 bahagi kuantiti 2. Okey ni. Okey, rumusnya ialah I sama dengan kuantiti 1 atau harga lah, kuantiti harga. Kita tetap guna Q lah, per dengan Q 0 darab 100.
Kuantiti ke, harga ke, orang ke, gitulah. Okey, contoh 1. Baca baik-baik. Baca mula ayat dia. Daripada ayat kita keluarkan kepada bentuk matematik. Okey, dia kata harga seutas jam tangan berjenama X pada tahun 2017 dan 2018 masing-masing 500 dan 550. Okey, disebut 17 dan 18. Jadi hak mana 2017? 2017 disebut dulu kan. Maksudnya ini akan jadi 2017. Ini akan jadi 2018. Okey. Hitung nombor indeks bagi harga jam tangan itu pada tahun 2018 berasaskan 2017. Okey, dia kata hitung indeks 2018 asas 2017. Maksudnya 2018 cikgu ringkaskan asas 17. Okey. Maksudnya soalan dia ini. Okey, so ingat rumus dia tadi. 18/17 sama dengan Q18 kuantiti, tak kira harga ke kuantiti ke, bahagi dengan Q17 darab dengan 100. Jadi awak tengok Q18 awak apa dia tadi? Kita kena tak yang terdahulu 550. So tulis 550 bahagi dengan 500 darab dengan 100. So dapatlah berapa? Bagilah 55 dapat tekan kalkulator lah. Cikgu malah nak kira. Awak tekan kalkulator. Dapat 110. Okey. Dapatlah 110%. Maksudnya indeks harga pada 18 berasaskan 17 adalah 10%. So dia kata tafsirkan nombor indeks yang dibuat oleh. Tafsirkan nombor indeks yang dibuat oleh. Maksudnya asas tu maksudnya tahun 2017 lah kan. Tahun 2017 100. Asas ni memang sentiasa akan 100. Pada 2018 dia naik 110%. Jadi tafsirannya adalah berlaku peningkatan sebanyak berapa? 10%. Gitu. Okey, so nak lebih ni lagi awak tengok ayat sini. Terdapat peningkatan sebanyak 10% daripada 2017 ke 2018. Okey, contoh 2. Setiap contoh ni berbeza. Awak tengok molek. So contoh 2, pendaftaran badan sukan yang diterima oleh pejabat Putrajaya pada tahun 2017 ialah sebanyak 893. Okey, 17,893. Diberi nombor indeks bagi pendaftaran badan sukan pada tahun 2017 berasaskan 2010. Okey, diberi nombor indeks. Okey, diberi nombor indeks. Dia bagi nombor indeks. Pendaftaran badan sukan pada tahun 2017 berasaskan 2010 bermaksud tulis lalu indeks 2017 asas 10. Okey, bersamaan dengan 156.39. Okey, dia kata diberi nombor indeks. Kena faham ayat dia nombor indeks. So dibagi I 17/10 156.39. Hitung bilangan. Okey, dia bagi 2017 tadi sama dengan 863. Lepas tu kata hitung bilangan pendaftaran badan sukan pada tahun 2010. Okey, maksudnya di note Q 2010. Jadi awak kena guna rumus ni tadi. Okey, rumus ni adalah I 17/10 sama dengan Q17 Q10 darab dengan 100. Betul tak? Q17 tu maksudnya kuantiti lah, bilangan. Bilangan 2017 adalah 893. Bahagi bilangan pada sukan 2010. Dia nak cari kan? Kita tak tahu. Jadi kita buatlah Q10. Ataupun awak nak jadikan dia X pun tak apa. Darab dengan 100. Ni dia bagi dah ni. Dia bagi ni. So awak gantikan sahaja. 156.39. So darablah kiri dan kanan. So awak akan dapatlah X dia berapa. Okey. Contoh 2 akan dapat 570. So 570 ataupun Q
10 ataupun Q0. Maksudnya bilangan dia 570. Okey. Awak tengok dua contoh yang berbeza. Contoh satu gini, contoh dua gini. Contoh satu dia nak indeks, contoh dua kalau dia bagi dah indeks cara dia. Okey, berbeza. So contoh 3, contoh 3 ni lain pula. So cikgu nak include belakalah soalan-soalan nanti gini. So dia akan ada 3 jenis soalan lah. 3 jenis soalan. Kalau kadang-kadang suruh cari indeks, kadang-kadang disuruh cari kuantiti, kadang-kadang dia bagi 3 tahun. Okey, tengok sini baca ayat dia dulu. Indeks harga. Okey, indeks harga disebut indeks. Indeks harga bagi sebuah basikal pada tahun 2018 berasaskan 2010 dan 2015 ialah 176 110. Oh, maksudnya dia bagi kat sini indeks harga ni adalah indeks harga. Okey. Indeks harga dia kata 18 berasaskan 2010, maksudnya 18 10 sama dengan 176. Okey. Lagi satu lagi, indeks harga 18 asaskan 2015 sama dengan 110. Cari indeks harga itu. Dia suruh cari indeks harga pada tahun 2015 asas 2010. Maksudnya dia suruh cari 15 10. Berapa? Macam mana? Jadi awak tengok di sini dia melibatkan berapa tahun? Tahun 2018, tahun 2010 dan tahun 2015. Betul tak? Bila dia melibatkan 3 tahun, ada satu sahaja cara dia. Okay, dia ada banyak cara cikgu nak cara ni. Bila dia melibatkan lebih daripada 2 tahun, maksudnya dia melibatkan 3 tahun dekat sini, 18, 10, 15. Okay, 18, 15, 10. Maksudnya dia melibatkan 3 tahun. Jadi dia mesti buat macam ni. Rumus dia macam cikgu ajar ni. Awak nak cari 15, 10 kan? Tulis dulu. I 15 bagi 10 sama dengan indeks indeks 15 ni letak sini. Per darab indeks per. Mesti gitu. Dia mesti rumus dia gitu Dia mesti rumus dia 5 ni darab ni. Baru kita isi dengan nombor. So 15 ni duduk atas. Hak 10 ni mesti duduk dekat sebelah lagi. 10. So hak ni akan jadi nombor apa lagi yang terlibat? Nombor 2018. So sini 18 lah. Okey, bila awak buat pemotongan, awak akan dapat nombor tu balik. Okey, contoh lain. Contoh lain. Kalau melibatkan tahun 16, tahun 17, tahun 18. Okey, cikgu nak indeks harga 16, 18. Jadi rumusnya adalah buat gini dulu. Buat gini dulu, pecahan-pecahan dulu. Dia mesti ada dua bahagian Dia mesti ada bahagian, satu bahagian, dua bahagian. Okey, yang pertama awak isi dulu dengan nombor atas ni 16, so letak tu 16. Bawah ni 18, so letak dulu 18 di hujung satu lagi. Okey, dua lagi nak isi dengan nombor berapa? Okey, 16 kita isi dah, 18 kita isi dah, 17 tak ada lagi. So isi sini 17. Ni rumus dia lah. Okey, rumus dia. Faham tak? Tak faham ulang video ni banyak-banyak. Okey, jadi rumus dia macam tu. Bila rumus dia macam tu, so buat balik. So indeks kita nak 15 10 kan. Jadi buat dulu indeks tahun darab indeks tahun. Jadi tahun berapa? 15 duduk atas, 10 ni duduk bawah. Tahun berapa lagi yang tinggal? Yang tak ada, yang kita tak guna lagi. Dia melibatkan 3 tahun kan. 18, 10, 15. 15 dengan 10 kita isi dah, nombor 18 tak ada. Jadi ke sini akan jadi 18 lah. Okey. Lepas tu kira lah 15, 18. Ada tak tahun 15, 18? Tak ada kan? Yang maklumat dibagi hanyalah tahun 18, 15. Okey.
dia bagi sini maklumat tahun 1815. Nak buat gana? Dia bagi 1815. Awak nak 15, 18. Jadi 18, 15, 110. Kalau 15 per 18, awak kena terbalikkan lah. So ni 110 dia per 1. So kalau dia nak nombor terbalik, awak per 1 per 1, 10. Okay, darabkan dengan 18, 10. 18, 10 ada 176. Okay. So, kira kalkulator awak dapat berapa ni? 1 bagi 110 darab 176. Okay. Awak dapat 1.6. 1.6 tak logik. Maksudnya nombor tu kecil. Bila dapat nombor kecil, awak kena darab dengan 100. So 1.6 mesti darab dengan 100. Kalau nombor tu terlalu besar, dia kena bahagi dengan 100. So awak akan dapat 160. Jadi dia punya bak asas kad adalah 160 lah. Okey, jadi kerja awak latih diri 10.1, nombor 1, 2, 3, 5. Okey, nombor 4 pula. Cikgu nak ajar nombor 4 sekejap. Okey, cuba tengok. Dia kata jadual di bawah menunjukkan indeks harga bagi sejenis air minuman. Okey, indeks harga. Dia kata tahun 2013, 2011. Maksudnya sini indeks bagi 13 asas 11 ialah 150. Sini dikabur indeks bagi 19 bahagi 11, bahagi pula per 11 sama dengan 225. Okey, 19 belah. Dia suruh cari indeks apa ni? Indeks 19, 13. P. Dia suruh cari berapa. Okey. Jadi, awak tengok dia melibatkan berapa tahun? 3 kan? Tahun 2013, tahun 11, tahun 2011 dengan tahun 2019. Jadi, buat rumus macam tadi. Cikgu ajar tadi kan? So, ni yang dia nak. So, indeks. Kena faham lah ni. Sebab dia kabur indeks harga. So, kena I lah. So, I 19 per 13 sama dengan, okey, buat dulu. Indeks per darab indeks per, isikan. Lepas tu isikan. 19 duduk di atas. 13 duduk bawah, sebelah satu lagi. Tahun berapa yang tak isi lagi? 13 ada dah, 19 ada tahun 2011. Tulis je sebelah sini. Okey. So, isilah indeks 19, 11. Berapa? Indeks 19, 11. 225. Isi je lah. 225. Darab indeks 11, 13. Ada tak? 11, 13. Dia bagi 13, 11. Jadi, tak boleh ambil nilai ni. Sebab hak ni 13 belah. Jadi, awak kena terbalikkan lah. Sebab dia ni terbalik. Sebelah duk atas, 13 duk bawah. Jadi awak kena terbalik juga. Sebab dia ni per 1. Jadi 1 ni atas, dia 150 duk bawah. Jadi 1 per 150. Tekan kalkulator. Tekan kalkulator, awak akan dapat 225 darab 1 per 150. Okey, nombor dia 1.5. Nombor yang sangat kecil. Jadi kena darab dengan 100. Kalau nombor yang terlalu besar, kena bahagi. So awak akan dapat 150. So P sama dengan 150. Okey, orang lain buat. Okey, nombor contoh 4. Okey, contoh 4 ni lain juga. Okey, setiap soalan dia lain. Okey, tengok contoh 4. Menurut perangkaan dari Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar, jumlah pelawat ke Taman Negara Pahang pada tahun 2016 ialah 17,721 orang. Okey, tulis. 2016 ialah 17,721 orang. Okey. Jika Perbadanan Taman Negara menyasarkan pertambahan jumlah pelawat sebanyak 10% menjelang 2018. Okey. 2016 ke 2018 dia menyasarkan sebanyak 10%. Naik. Okey, naik 10%. Maksudnya asas dia 100 kan? Okey, asas dia 100. Dia naik 10%. Maksudnya berlaku peningkatan 110 lah. Okey.
Hitung jangkaan bilangan pelawat pada tahun 2020. Okey, kita pergi pula tahun 2020. Sekiranya kadar pertambahan pelawat dari 2018 ke tahun 2020 adalah sama. Maksudnya tadi pertambahan dia 10% kan. Pertambahannya 10%, maksudnya pertambahan dekat 2018-2020 ni sama. Maksudnya pertambahan dia 110 juga. Dengan pertambahan pelawat dia sama. Jadi dia suruh awak cari 2020 tu berapa. Okey, 2020 tu berapa. Jadi sini yang dia bagi ni apa benda ni? Ni dia bagi apa benda ni? Ini adalah indeks kan? Indeks apa? 18 per dengan 16. Berapa? 110. Dia bagi dah 110. Dan yang ni 110 indeks bagi 20 per dengan 18 sama dengan 110. Okey, soalan dia kata hitung jangkaan bilangan pelawat. Maksudnya dia nak cari bilangan pelawat pada 2020. Okey, kalau gini kita buat rumus dulu. So indeks 2018 bersamaan dengan Q20, bilangan 20 bagi dengan Q18 darab dengan 100 sama dengan 110. Dia bagi dah indeks. Okey, kita nak cari Q20, kita kena ada Q18. Q18 kita tak tahu lagi. Okey, kita tak tahu lagi. Kita andaikan di sini X, Q220 ni Y. Kita tak tahu lagi. So bilangan dia tak tahu lagi. Ni bilangan dia tak tahu, bilangan dia tak tahu. Jadi sini awak jadikan dia XY lah. Tak yalah. Okey, maksudnya sini awak jadikan dia sini X, sini Y, situ X. Y, sini X. Tak boleh carilah 2020 sebab 18 tak ada. Okey, kalau tak boleh cari awak tengok maklumat sini pula. Okey, maklumat sini 18 ni maksudnya Q18 bahagi Q16 darab 100 sama dengan 110. Okey, dia pusing koning saja. Okey, daripada sini bilangan pelawat 16 dia bagi dah 17,721. Sini dia bagi dah 17,721. Jadi cikgu badam 17,721. Awak boleh cari dok Q18. Boleh lah kan? So dapatlah Q18. Alih awak dapat Q18. So awak akan dapat Q18 sepatutnya, cikgu malah nak kira jawapannya lah. Q18 19,493. Awak akan dapat 19,493. Dah dapat Q18. Okey, boleh masuk sini. Okey, so awak akan dapatlah Q20 bagi dengan 19,493 darab 100 sama dengan 110. So kira alih hok ni. So awak akan dapatlah Q20 berapa Q20. 21,442. Kira sendirilah. 21,442. Okey, boleh ke tak ni? Harap boleh lah. Okey, cikgu nak bincang nombor 2. Latih diri 10.2. Kerja awak nombor 1 yang warna biru tu. Tadi cikgu bagi dah kan. Okey, nombor 2 pula. Saling. Cikgu bincang ni saling. Nombor 2. Bayaran premium insurans bagi satu syarikat pada 2016 meningkat sebanyak 5% berbanding tahun 2011. Okey. Pada tahun 2018, bayaran premium tersebut meningkat sekali lagi sebanyak 4% berbanding tahun. Okey, maksudnya sini dia cover indeks harga pada 2011 per dengan 2016. Siapa ni? 16 lah. 16 per 11 adalah meningkat sebanyak 5%.
So asal dia 100, meningkat maksudnya tambah 5 lah. So 105. Pada tahun 2018, bayaran premium tersebut meningkat sekali lagi sebanyak 10% berbanding tahun 2011. Maksudnya indeks pada 18 sebelah, okey, dia meningkat lagi 10%. Maksudnya bertambah 110. Cari indeks bayaran premium insurans pada 18 berbanding 16. Maksudnya ia nak cari indeks 18, 16. Okey. Berapa tahun dia terlibat? 18, 16, 11. Okey, confirm cara tadilah. So, buat rumus dulu. Indeks dia nak cari hak ni. So, rumus dia adalah 18 per 16 sama dengan indeks darab indeks gini. Jadi isi dulu 18 duduk atas, 16 ni duduk bawah. Okey, yang kosong ni adalah nombor ni apa? 2000 berapa? Sebelah. Okey, so isi 18 sebelah berapa? 110. Sebelah 16 berapa? 105 per 1. So 1 per 105. Tekan kalkulator mesti darab 100 sebab dia dapat poin-poin. Okey, saya dapat nilai dia. Senang je. Okey, so kerja awak banyak ni. Tak apalah. Ya, bijak sikit. Latihan intensif nombor 1, nombor 2. Okey, nombor 3. Nombor 4 buat belaka lah. Okey, faham cikgu ajar sikit ni. Okey, dia kata jadual di bawah menunjukkan harga dan indeks harga bagi 3 jenis bahan untuk buat sejenis biskut. Maksudnya tahun 2015, tahun 2019, indeks harga. Okey, awak nampak sahaja gini indeks harga, awak tulis lalu. Indeks harga 19, 15. Okey, kalau bahagian ni, atas sekali ni, okey. So maksudnya kena buat gini lah. Indeks harga 19 per 15 sama dengan Q19 per Q15 darab dengan 100. Okey. So kalau bagi ni tahun 19 0.4 Q15 X. Okey. Darab 100. 19 15 indeks dia adalah 80. Ni indeks 80. So, alih kiri kanan awak akan dapat X tu berapa. So, kalau dia melibatkan ringgit dengan ringgit, dia mesti dua tempat perpuluhan. Okey, kalau contohnya RM20, 5%, awak kena letak kosong di belakang. Dia mesti melibatkan dua perpuluhan. Okey. Sama je lah hak ni pun. Nombor 4 tak payah lagi lah. Tak jawab ni. Okey. Itu sahaja. Assalamualaikum.